Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah hari ini saya ingin kongsikan tentang satu tajuk iaitu ciri-ciri guru yang bagus. Ini merupakan projek akhir bagi kursus asas Murabbi. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama Izzah Syairah binti Halim. Saya merupakan mu'allimah di Sekolah Rendah Sri Al-Amin Putra Mahkota sejak Februari 2019 sehingga sekarang, insyaAllah. Untuk topik hari ini, saya akan fokuskan kepada 4 perkara iaitu pengenalan, kedua, pelan pembangunan pendidikan Malaysia, ketiga, ciri-ciri guru yang bagus, dan keempat, pembelajaran abad ke-21. Yang pertama berkenaan dengan pengenalan. Dalam pengenalan, saya akan menceritakan serba sedikit tentang profesionalisme guru. Yang kedua berkenaan dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang ketiga, ciri-ciri guru, iaitu 5 ciri-ciri guru yang bagus. Dan yang keempat, pembelajaran abad ke-21, di mana saya akan menceritakan tentang kaedah mengajar yang selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama berkenaan dengan pengenalan, iaitu profesionalisme guru. Wa maladhatu illa ba'da ta'ab. Tiada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Baik, dalam profesionalisme guru, sememangnya tanggungjawab insan bergelar guru sangat mencabar dalam pendidikan alaf ini. Dalam konteks pendidikan Islam, guru bukan sahaja menjadi pakar dalam bidang, tetapi perlu berfikir jauh ke hadapan. Bagaimana bakat dan kebolehan yang ada dapat digilap supaya anak didik bersinar sebagai warga negara yang cemerlang? Apakah ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu ada pada anak-anak ini untuk mereka menjadi penyumbang kepada kemajuan negara? Oleh itu, profesionalisme guru adalah guru yang sentiasa memperbaiki diri melalui latihan berterusan, membina hubungan positif dengan rakan setugas dan berupaya mewujudkan ekosistem pembelajaran kondusif melibatkan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta bagi memastikan keberhasilan murid dapat dicapai. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2013-2025 menyatakan bahawa kejayaan sesuatu sistem pendidikan dinilai melalui tahap pembelajaran dan perkembangan murid semasa mereka melalui sistem tersebut. Kementerian bertekad meningkatkan kualiti kemenjadian murid selaras dengan aspirasi meletakkan Malaysia dalam kelompok sistem pendidikan sepertiga teratas di dunia. Sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan, pendekatan kementerian terhadap pendidikan tertumpu kepada pembangunan murid secara holistik yang menekankan pembangunan intelek, rohani, emosi dan fizikal seiring dengan penghayatan identiti nasional yang kukuh. Kualiti guru merupakan penentu yang paling penting di peringkat sekolah bagi keberhasilan murid. Itulah guru. Baiklah, kita masuk kepada topik utama iaitu ciri-ciri guru yang bagus. Ciri-ciri guru yang bagus. Yang pertama, berkenaan dengan 10 masofat. Memelihara 10 perkara yang membentuk peribadi individu Muslim. Yang kedua, ilmu pedagogi. Mempunyai kemahiran dalam kaedah mengajar kanak-kanak. Yang ketiga, psikologi, iaitu aplikasi psikologi dalam mendidik. Yang keempat, SJM, iaitu mengikuti standard guru Malaysia. Dan yang keempat, arus perdana berkenaan dengan cabaran dunia kini. Ciri-ciri yang pertama adalah 10 masofat, iaitu memelihara 10 perkara yang membentuk peribadi individu Muslim. Matlamat seorang guru adalah membentuk anak didiknya untuk berperibadi Muslim yang sejati, iaitu dengan memiliki 10 masofat tarbiyah.
Oleh itu, sebagai seorang guru, beliau perlulah memelihara 10 masafat ini sebagai role model kepada anak didik. Apakah 10 masafat tersebut? Yang pertama, akidah sejahtera. Yang kedua, ibadah yang benar. Ketiga, luas pengetahuan. Keempat, akhlak yang mantap. Kelima, menjaga masa. Keenam, tersusun dalam urusan. Ketujuh, sihat tubuh badan. Kelapan, mampu berdikari. Kesembilan, melawan hawa nafsu. Dan yang terakhir, bermanfaat kepada orang lain. Baiklah, apakah ciri-ciri yang kedua? Ciri-ciri yang kedua adalah ilmu pedagogi, iaitu kaedah mengajar atau pedagogi ini dikatakan sebagai ilmu mengajar yang merangkumi kemahiran dan kebolehan tentang prinsip pengajaran, pengurusan kelas, kaedah pengajaran, gaya pengajaran, aplikasi teknologi, gaya pembelajaran dan penilaian pengajaran. Ilmu pedagogi ini sebenarnya membantu guru memilih kaedah dan teknik pengajaran yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan, terutamanya ketika dalam bilik darjah. Baiklah, ciri-ciri yang ketiga adalah psikologi. Antara kepentingan psikologi pendidikan kepada guru, yang pertama, melengkapkan guru-guru dengan ilmu tentang teori dan prinsip psikologi supaya dapat diaplikasikan dalam bilik darjah. Yang kedua, menyedari guru-guru tentang aspek perbezaan setiap individu. Setiap individu ada perbezaan dari segi cara ataupun gaya pembelajaran. Ada yang secara auditory ataupun kinestetik. Jadi, ilmu psikologi ini akan membolehkan guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan potensi dan kebolehan murid. Ketiga, melengkapkan guru dengan ilmu berhubung dengan naluri dan keperluan murid. Ini akan membolehkan guru menggunakan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, ciri-ciri guru yang bagus yang keempat adalah berkenaan dengan Standard Guru Malaysia. Standard Guru Malaysia ini bertujuan meningkatkan kualiti pada guru sepanjang tempoh perkhidmatan. Terdapat 3 garis panduan berkenaan dengan Standard Guru Malaysia. Yang pertama, seorang guru perlu melengkapkan diri dengan amalan nilai profesionalisme keguruan. Yang kedua, seorang guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kefahaman, iaitu guru tersebut perlu ada pengetahuan dan kefahaman tentang subjek perkhususan yang diajar serta ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum. Dan yang ketiga, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru itu perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengurusan bilik darjah dengan betul. Dan ciri-ciri seorang guru yang bagus. Yang kelima, sebagai khalifah di muka bumi dan pendidik generasi, seorang guru itu perlu bersedia mencuba pendekatan yang berbeza sekiranya usaha yang dilakukan tidak berjaya. Dan yang kedua, seseorang guru itu perlu mempunyai kemahiran dalam teknologi dan mengikut arus perdana zaman kini dengan cekap dan mahir. Sebenarnya ini berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21 yang akan kita masuk sebentar lagi. Baiklah, sekarang kita masuk ke tajuk yang keempat iaitu pembelajaran abad ke-21 atau lebih dikenali sebagai PAK 21. Kita berkenalan dulu dengan generasi abad ke-21 ini. Generasi ini merupakan generasi yang terdedah dengan teknologi berbagai bentuk gadget. Sejak dari kecil sehinggalah ke alam pendidikan. Antara ciri-ciri mereka adalah yang pertama, mewarisi kemewahan daripada orang tua, berpelajaran tinggi, hidup dengan gadget, tidak mempunyai banyak kemahiran, tidak berminat untuk menambah kemahiran sedia ada. Dan mungkin yang keenam adalah taksub dengan alat baharu dan membuangnya apabila telah bosan. Secara tidak langsung, ini akan memberi kesan kepada gaya pembelajaran mereka. Antara gaya pembelajaran generasi abad ke-21 adalah berupaya membuat bongkai, menjana idea, yakin berkomunikasi, mendengar dan membuat refleksi, bijak menyoal, mengambil risiko, berfikiran kritis.
dahagakan ilmu, mempunyai sifat ingin tahu yang mendalam, berani mencuba, generasi net, serta lahir dalam dunia Wi-Fi. Jadi, abad ke-21 ini merujuk kepada tempoh milenium kedua bermula 1 Januari 2000 hingga 31 Disember 2099. Dalam konteks Malaysia, istilah ini mula terkenal pada tahun 2013 apabila disebut dalam transformasi pendidikan negara, iaitu terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Inisiatif pembelajaran abad ke-21 mula dirintis oleh KPM pada tahun 2014 dan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara pada tahun 2015. Jadi elemen kemahiran abad ke-21 ada 10, iaitu kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaboratif, flexibility dan keupayaan menyesuaikan diri, literasi maklumat, literasi teknologi maklumat dan teknologi komunikasi, berinisiatif dan mempunyai haluan sendiri, kemahiran sosial dan antarabudaya, kemahiran hidup dan kerjaya, productivity dan accountability, kepimpinan dan tanggungjawab. Seterusnya, terdapat 4 prinsip PK21 ini, iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran secara kontekstual. Dan yang keempat, integrasi dengan masyarakat. Peranan guru dalam PK21: membina persekitaran pembelajaran kondusif, merangsang pemikiran kritis secara latih amal atau lebih dikenali sebagai hands-on, dan latih minda iaitu minds-on, serta menggalak pembelajaran aktif belajar secara kooperatif dan kolaboratif. Yang keempat, menggalak kreativiti dan inovasi pelajar. Yang kelima, menyerap inovasi dalam PDP serta memberi maklum balas dan penilaian secara berkesan dan berterusan. Setiap peranan guru dalam PK21 ini akan membawa kepada kepelbagaian kaedah serta teknik dalam PDP dalam bilik darjah. Hal ini perlu disusun secara rapi dan terperinci oleh seseorang guru dalam rancangan pengajaran harian. When learning is hands-on, it's also minds-on. Consider these words accredited to Dr. Harjo. Tell me, and I forgot. Show me, and I may remember. But involve me, and I understand. Secara kesimpulannya, hubungan guru dan murid merupakan satu ikatan kekeluargaan yang kukuh selain ibu bapa dalam memastikan murid berada dalam satu ekosistem pembangunan sosial yang kukuh. Jadi, dalam konteks pendidikan semasa, institusi keluarga, sekolah, komuniti dan sektor swasta perlu bekerjasama bagi membentuk ekosistem pembelajaran dalam komuniti. Ini bermakna pembelajaran tidak berlaku hanya dalam bilik darjah sekolah. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja. Sehingga kan pada hujung jari anak-anak kita semua, pembelajaran boleh berlaku. Oleh yang demikian, pemupukan nilai etika dan kerohanian sangat penting untuk membentuk peribadi anak-anak dan memastikan mereka tidak hanyut dalam kepesatan teknologi. Baiklah, sekian sahaja dari saya. Jazakumullah khairan.